Secara ilmu ikhwan, secara ilmu tidak akan kita jumpa mana-mana hadis yang sahih, yang dhaif ataupun yang palsu yang menyatakan Nabi memulakan salatnya dengan lafaz usalli. Tidak ada. Tidak ada. Hadis Bukhari, hadis Muslim daripada Abu Hurairah, dia menceritakan bagaimana Nabi mengajar satu orang dipanggil al-musi'u fi salati, orang yang semayang berulang kali tapi silap. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Dia datang dalam majlis Nabi, dia pergi semayang, kemudian dia datang, Nabi kata dekat dia, farji' fa innaka lam tusalli. Nabi kata, pergi ulang balik, kau belum sembahyang. Dia pergi ulang solat dia. Lepas tu dia mai duduk kat Nabi. Nabi ulang kalimah yang sama. Nabi kata, farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kita pergi ulang solat kau tak solat lagi. Dia pergi ulang sampai 3 kali. Dia jadi bengong dah. Dia kata, ya Rasulullah, saya dah sembahyang 3 kali dah tahiyatul masjid. Rasulullah masih kata saya tak sembahyang. Apa tak kena dengan solat saya? Maka Nabi membetulkan sembahyang dia. Hadis ini nama dia hadis al-musi fi salati, al-musi'u fi salati. Nabi membetulkan sembahyang orang yang salah. Dalam hadis itu Nabi menyebut pada dia, idza qumta ila salati fakabbir. Bila kamu nak memulakan sembahyang, kamu takbir, Allahu akbar. Al-Imam Nawawi menyebut dalam kitab dia Al-Azkar. Al-Imam Nawawi menyebut dalam kitab dia Al-Azkar di bawah bab takbiratul ihram. Kata Imam Nawawi, tidak kita jumpai hadis daripada Nabi memanjangkan takbiratul ihram, melainkan Nabi hanya menyatakan Allahu akbar tanpa alif. Tanpa alif. Tanpa alif dalam tajwid 2 harakat kan Pak Long? 1 alif 2 harakat kan? Allah, tidak. Kata Nawawi tidak dijumpa riwayat. Riwayat hanya Allahu akbar. Habis. Allah panjang, boleh sampai 7 alif 14 harakat. Boleh panjang, boleh panjang. Dari segi tajwid tak salah kan Pak Long? Tak salah. Dari segi tajwid tak salah. Tapi khilafus sunnah. Khilafus sunnah maksud dia apa? Tidak dijumpa ke riwayat baginda Allah. Tak ada. Tidak ada. Imam riwayat sahih jauh panggang daripada api, imam riwayat dhaif, imam riwayat yang palsu. Tidak ada. Maka soalan timbul, kenapa kita panjangkan takbir Allahu akbar? Kerana kita nak memasukkan niat. Kerana kita nak memasukkan niat. Qasad, ta'arad dan ta'yin. Apa dia qasad? Kita sebut dengan hati, sahaja aku sembahyang, nama dia qasad. Bukan qasad, qasad. Qaf sad dal, qasdun bermakna sengaja. Al-qasdu dengan makna mukhtarinan bi fi'li. Sengaja buat ibadat serentak dengan niat kita. Jadi kita nak sahaja, kemudian kita nak ta'arad. Ta'arad menyebut kalimah fardu. Sahaja aku sembahyang fardu. Kemudian ta'yin. Fardu tu ada 5, kena tentukan yang mana. Fardu isya'. Maka itu yang kita panjangkan. Allahu akbar. Maka qasad, ta'arud, ta'yin mesti ada dalam kandungan kalimah Allahu akbar. Ini yang kita belajar fiqh daripada kecil sampai besar. Tetapi tidak disebut dalam mana-mana riwayat. Tidak ada. Tidak ada. Yang benarnya apa dia ikhwan? Yang benarnya insan, dia tahu apa dia nak buat ibadat. Dia dah berdiri depan menghadap kiblat dah. Ni mai sembahyang lagu ni. Mai sembahyang macam ni. Sembahyang qiyam Ramadan. Imam ada depan, kita ada belakang. Takkan kita tak tahu sembahyang apa? Tanya pakcik, ni sembahyang mayat ke sembahyang apa? Kalau ada kawan dia tanya macam tu, ini ada problem, dia tak buka puasa lagi lah. Takkan dia tak tahu dia nak sembahyang apa? Innamal a'malu binniyat. Semua amal bergantung pada niat. Dan niat mesti mendahului amal. Apa yang kita nak buat, kita teringat baru kita buat. Dan kita mempertahankan kerana Allah itu. Itulah niat. Bukan soal isyak, bukan soal jamaah. Soalnya kita datang ke masjid nak mempertahankan niat kita kerana Allah. Maka kita berdiri. Kita tahu dah semua. Takkan kita confuse, aku imam ke aku makmum? Depan kita ada hamba Allah tu jadi imam. Kita duk confuse lagi, aku imam ke aku makmum? Enak macam. Takkan nak confuse lagi.
Maka apa yang kita perlu buat? Hanya seperti hadis Bukhari dan Muslim, idza qumta ila salat fakabbir. Bila kamu dah bangkit untuk salat, kamu takbir. Allahu akbar. Ikhwan, sunnah mempunyai jawapan yang mudah dan tepat. Sunnah memiliki jawapan yang mudah dan tepat. Itu tanda dia sunnah. Kalau satu orang duduk atas tikar sembahyang, saya kata ke anak saya, dalam mainan dia lama-lama di rumah kan, dia pun dah besar tak main, bapak dia pun dah duduk main. Dah anak tak main, hak usah-usah tu lama-lama. Saya tanya ni apa? Dia kata lori. Saya kata kat dia, ingat lori dalam hati, sebut bas. Ingat lori dalam hati, sebut bas. Dia kata boleh lah, tapi tak betul lah abah, ni lori. Saya kata ingat dalam hati, aku tampak maksud lagi ya. Ingat apa aku kata abah? Ingat dalam hati lori, tapi sebut bas. Kalau orang tanya ini apa, ingat dalam hati lori, tapi jawapan bas. Dia kata tak boleh lah abah. Saya kata pasal apa tak boleh? Mestilah boleh. Ini saya tanya, ni apa dia? Kipas. Ingat kipas dalam hati, di mulut panggil rokok. Ini kipas. Ingat dalam hati aja kipas. Tapi bila orang tanya kata rokok. Boleh ke tak boleh? I assume you are the Muslim. Please answer me. Don't quiet. Boleh ke tak boleh? Syah, boleh ke tak boleh? Impossible. Impossible. Mana boleh? Tapi antum, orang kata impossible, tapi sembahyang tu lah orang buat. Benda yang awak kata mustahil, awak bawa masuk dalam sembahyang. Awak berdiri depan Tuhan, mulut kata apa? Mulut kata Allahu Akbar. Hati kata apa? Hati kata isyak. Allahu Akbar tu isyak ke? Awak berdiri depan Tuhan, awak mulut kata Allahu Akbar. Hati kata apa? Hati kata lohong. Allahu Akbar tu lohong ke? Apa kaedah awak pakai dalam salat ni? Kalau saya tunjuk, ini apa dia? Kipas. Hati awak kata kipas, mulut awak kata kipas. Betul? Betul Ustaz Lan? Jangan takut, saya orang Malaysia. Bagaimana mulut kata Allahu Akbar, hati kata aku sembahyang isyak? Mulut kata Allahu Akbar, hati kata aku sembahyang subuh. Apa makna Allahu Akbar? Allahu Akbar bukan makna salat subuh. Allahu Akbar bukan makna salat isyak. Allahu Akbar maksudnya Allah yang Maha Besar. Nah, sama kalau sebutan mulut dan hati. Kenapa hati sebut lain, mulut sebut lain? How dare you? Sunnah memiliki jawapan yang mudah dan tepat. Kerana itu usalli, qasab ni semua kita tak pakai. Kenapa? Dia tak waras. Orang nak pakai hak orang lah, bukan hak kita. Kita tak ada kacau orang. Tapi kita, kenapa kita tak pakai? Awak tengok polis lalu kan, hati ingat polis, mulut kata bomba. What's wrong with that? Pakcik Hanifah, apa masalah dia? Tak ada masalah apa? Tak ada masalah. Awak kata itulah masalah. Apa masalah awak? Mata awak tengok polis, mulut awak sebut polis, hati awak tahu dia polis. Polislah dia. Kita dipanggil pergi balai polis, kita pergi balai bomba. Dapat saya dijemput. Kata balai mana? Kata balai bomba. Tapi yang panggil polis lah. Tapi saya hanya ingat polis, saya main balai bomba. Awak ingat awak nak sembahyang isyak, tapi mulut awak sebut Allahu Akbar, hati awak kata awak sembahyang subuh. Betul tak? Pasal itu kita dah belajar dah kaedah bahasa Arab. Apa dia? Al-lafzu huwa murakkabun. Al-lafzu huwa kalam. Al-lafzu huwa kalam murakkabun mufidun bil wad'il arabi. Kalam adalah perkataan yang tersusun, yang mengandungi makna, dipakai dalam sirah bahasa Arab. Itu kalam. Kalam ada makna, dia mufid, murakkab dan mufid, tersusun dan ada makna. Maka Allahu Akbar ada makna tak? Allahu depan, Akbar belakang. Tersusun tak dia? Tersusun. Mufid tak dia? Ada makna tak dia? Ada makna. Maka apa makna dia? Pelik nah? Allahu Akbar 5 waktu dia berubah. Kita tak pernah perasan ikhwan. Tapi kaedah yang salah ni kita buat tiap-tiap kali kita salat.
Tiap-tiap kali kita salat, kita buat salah. Tiap-tiap kali kesalahan itu akan menunjukkan kita tidak ikut sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah tidak akan salah, ikhwan. Demi Allah, sunnah tidak akan salah. Yang salah adalah hawa nafsu manusia. Maka betul lah Nabi sebut kepada hadis Abu Hurairah tadi, idza qumta ila salat fakabbir. Dan kita pun tak perlu dengan qasar, dengan ta'ara, dengan ta'yin, tak perlu. Kenapa ikhwan? Kerana benda ni semua datang setelah beratus-ratus tahun hijrah. Bukannya dia dibincangkan di zaman Nabi SAW. Kita tak perlu layan. Kita perlu kembali kepada cara sifat salat Nabi. Apa makna Allahu Akbar? Allah Maha besar. Tahu dah nak sembahyang apa? Tahu. Sembahyang apa? Isyak, subuh, maghrib. Tahu dah sembahyang apa? Dan tahu dah posisi kita makmum. Tahu dah semua. Tahu dah. Yang sekarang kita nak pertahan apa dia? Ikhlas kita kepada Allah. Takut sampai kita berdiri depan sejadah ni, kita berdiri kerana orang. Pertahankan ikhlas. Kita boleh kata pada diri kita, ya Allah, aku datang sembahyang isyak kerana-Mu, ya Allah. Kita boleh kata kat diri kita. Pasal apa? Kita mempertahankan ikhlas. Tanda kita ikhlas apa dia? Bila kita takbir, Allahu Akbar, bulat hati kita menampak kebesaran ilahi. Allahu Akbar. Hati kita juga kata Allah Maha Besar. Salatlah kita.